Assalamualaikum dan good day to everyone. Untuk tutorial kita pada minggu kedua untuk CFT 1063, kita akan discuss tentang macam mana nak manipulate grafik dan text effect di dalam Adobe Photoshop dengan Adobe Illustrator. Dan saya rasa tutorial saya ni dia agak tricky sikit untuk buat, tapi saya rasa kalau you guys try buat 2-3 kali, insyaAllah proses untuk melaksanakan tu akan jadi lebih mudah. Make sure korang dah install Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Yang saya recommend adalah 2020 ke atas version CC. And yeah, hopefully let's jump into the video. Kita akan mula dengan Adobe Photoshop. So kalau you guys buka Adobe Photoshop, ni adalah skrin yang korang akan nampak. Ni adalah contoh projek yang saya dah buat beberapa semester lepas. Okay, so ni adalah yang kita buat menggunakan Photoshop, dan grafik yang atas tu anda boleh tengok dia adalah banana. Grafik yang bawah adalah chili, dan kita akan belajar macam mana nak manipulate the text dan embedkan dia bersama dengan elemen grafik yang ada di dalam canvas ini. So untuk a few tips and tricks before kita start the tutorial, saya ada nak bagi sedikit advice lah untuk you guys yang guna Photoshop tu. Pertamanya you guys kena tahu yang apa dimension yang kita kena buat sebelum kita laksanakan projek kita. Berapa ukuran dia, sebab kalau kita tak deal dengan bagus ukuran ni, kita akan hadapi masalah, especially kalau kita deal dengan printing nanti. Okay? So kat sini anda boleh tengok ada beberapa presets yang Photoshop bagi. Kita ada size yang kita boleh pilih berdasarkan standard yang dikendaki lah. So saya sangat recommend kalau untuk projek ni, cuba awak pilih Art and Illustration, dan korang kena tahu ukuran apa yang korang nak, yang company korang arah. Dalam kes korang adalah saya lah, dan mungkin korang nak ukurannya adalah A3, dan kita boleh google. Contoh A3 adalah 297 kali 420. Okay? Jadi kita tetapkan ukuran dia, tukar kepada milimeter ataupun ukuran sentimeter lah. Okay? So 297 kali 420, kita tukar ni kepada mililiter ataupun sentimeter. Sentimeter pun boleh saya rasa. So convert dalam points. 47 42 kali 70. Sorry, kena ada beza sikit lah, tak apalah. Okey, kita ada resolution kat sini. Yang kita nasihatkan adalah kita guna unit 300 supaya pixel yang kita print nanti dia tak pecah. And then kita ada color mode. Kita ada most common color mode adalah RGB color dan juga CMYK color. So RGB color adalah projek yang kita buat jika kita tak nak deal dengan printing. Okay, contohnya projek yang hanya kita paparkan pada screen, apps dan sebagainya, maka kita deal dengan RGB punya color mode lah. Okay, R stands for red, G green, and B stands for blue. Yang mana kalau kita zoom kepada mana-mana screen pada pixel, pada screen hardware kita, kalau kita zoom guna kanta, kita akan dapati kita punya screen ada pigment kecil yang terdiri daripada color merah, biru dan hijau. Jadi color merah, biru dan hijau tu sebenarnya membentuk kombinasi warna yang mata kita boleh tangkap. Dan dengan itu kita dapat tengoklah warna-warna yang ada dalam skrin tu. Okay? Lagi detail pigment color tu, lagi sharp gambar yang kita tengok pada skrin. Kita juga boleh guna color mode
CMYK kalau kita deal dengan printing. Okay, C stands for cyan, M magenta, Y yellow, K stands for black. Jadikan background putih dan kita boleh start the tutorial. Okay, dan ini adalah dipanggil artboard. Dalam Photoshop dipanggil artboard. Biasanya artboard ni adalah tempat yang kita buat apa-apa lukisan ataupun apa-apa photo manipulation ataupun effect, dan dia akan mengikut ukuran dimension yang kita buat sebelum ni. Okey, sekarang kita cari dulu gambar yang kita boleh manipulate. So gambar yang saya nak tunjukkan kat sini adalah seperti gambar chili. Okey, kita save dulu tu download. Drag ke canvas kita, dan gambar yang saya download ni dia adalah mempunyai transparent background. Sebab kalau kita search dalam YouTube, kita boleh cari dekat tools tu, kita boleh search kepada transparent background dan kita boleh carilah kalau yang kita nak. Okay, so contohnya saya ambil salah satu image yang ada tadi adalah dia dalam bentuk transparent. Kalau yang image yang kita tengok sekarang ni, dia bukan transparent, dia ada background putih kat belakang. Dia dalam format JPEG. Okay, semasa kita nak paste sesuatu objek, you guys boleh pilih place embedded. Okay, sebab kita nak objek yang kita paste dekat Photoshop ni, dia akan kekal melekat di dalam file Photoshop ni, so that bila kita copy, kita tak akan hilang file tersebut. Kalau kita tak embed file tersebut, kita akan, bila kita buat copy file Photoshop tu dalam another thumb drive or whatsoever, nanti dia akan ada missing object, sebab objek tu masih link dan diletakkan di dalam komputer kita. Okay, so kita select objek tersebut, kita dragkan dia ikut size yang sepatutnya, and make sure korang tak distortkan image tu. Jangan jadi penyek macam ni. Okay, make sure korang kalau by default Photoshop dia tak perlu tekan shift lah untuk resize. Okay, tapi kalau korang buat macam ni, ini adalah satu jenayah lah dalam grafik. And then kalau kita nak resize, kita kena make sure that the image proportion is perfectly the same as it should. Okay, kalau macam penyek macam ni pun tak nak. Okay, so make sure ingat bila kita buat poster ke whatsoever, kita jangan distortkan image ataupun teks yang kita download ataupun yang kita buat. Okay. Okay, kalau kita nak transform, kita go to transform, select scale untuk adjust dia punya size and everything. Okay, kalau kita tengok dekat layer ni, okay, ni adalah ada dua layer, background dengan satu layer yang pertama lah. Okay, layer pertama yang kita import masuk tadi, kita rename sebagai chili 1. Okey, kita duplicate, tekan Ctrl J untuk duplicate. Make sure chili 1 berada di bawah dan chili 2 ni, chili 1 copy ni kita rename kepada chili 2. Okey, so dia ada dua layers lah untuk kita view. Sebab yang atas ni layer yang atas kita akan guna untuk convert text. Layer bawah kita akan guna untuk elemen yang tak ada teks tu.
Okey, kita hidekan layer cili satu yang bawah. Okey, dan kita boleh select tools yang ketiga, magic wand tool, untuk kita delete background putih yang ada pada belakang ya. Kita nak jadikan dia transparent background. So kalau korang tengok, objek ni ada background putih belakang ni kan. Kita nak delete background putih belakang ni. Okey. Sepatutnya kita buat sebelum kita duplicate tadi, tapi tak apa. Kita brush dulu, ambil brush tool. Kita buat selection menggunakan magic wand tool tadi. Kita ambil brush tool. Kita select warna untuk brush kita, untuk kita lorekkan dekat kawasan putih tu. So right click, ambil brush tool, right click, dan besarkan dia punya size brush. And then kita lorekkan kawasan yang putih ni sebagai marker lah. Kita nak tengok kawasan mana yang kita dah padam dan kawasan mana yang kita belum padam. Sebab kita takut dia overlapping dengan background putih belakang. Jadi somehow kita macam tak tahu adakah objek tu dah dipadam atau belum. That's why kita warnakan dulu. And then bila kita siap warnakan, kita proceed ke eraser tool ya. Eraser tool. And then kita boleh padam, tapi mata dia agak kecil. Right click, bawa besarkan dia punya ni. Okay, that. Okay. Okey, lepas dah siap kita padam, kita nak matikan selection tu. Korang boleh pilih mana-mana antara tiga yang paling atas. Yalah, rectangle tools. Lepas tu korang klik kat luar. So dia macam disable balik selection yang kita dah buat tadi lah. So dia tak select mana-mana kawasan dah sekarang. Okey, perhatikan kita punya cili ni, dia dah memang tak ada background putih. Dan dia background putih tu dah jadi transparent sebab kita dah padam everything tadi. Okey. Okey, ada satu layer satu atas ni saya tak sengaja create, saya delete. Kita delete layer satu tadi. Okey, layer cili satu tadi pun kita belum erase background tadi kan. Jadi saya delete dulu, saya duplicate objek yang telah di-erase background. Okay. So that dua-dua layer yang kita produce tu, dua-duanya ada transparent background. Dan saya rename balik cili 1, cili 2 saya letak bawah lah. Okay. Dia benda yang sama je actually, cuma sebelum ni dia tak transparent background, now background dia dah jadi transparent. Okay, now kita boleh masukkan text. So kita ambil satu daripada type tool ni, dan kita boleh type something. Okay, let's say kita type pedas. Colorkan dia warna hitam. Nak tukar color, ada dua palette, sama ada kat atas sana atau kat bawah ni. Klik OK, tukarkan dia jadi warna hitam. And then ambil move tool, adjust ke sini balik dan adjust size dia. Control T atau Command T untuk adjust dia punya size, ataupun pergi ke object, transform, scale. Okay. So kita select type pedas ni, kita adjustkan dia, besarkan size dia supaya dia just nice masuk dalam cili tu.
Okay, make sure dia just nice masuk dalam chili tu supaya kita tak perlu adjust banyak sangat nanti. So make sure dia tak terkeluar macam ni. Make sure semua dia kat dalam. Kalau terkeluar sikit pun tak apa, nanti kita boleh adjust balik nanti. Tapi kalau dia kat dalam, dia senang sikit lah nak adjust. Kita just extrude ataupun tarik dia keluar macam tu je. Okay. Okay. Okay, now kita boleh rotate objek ni supaya dia masuk nicely dengan teks lah. Okay. Okay, so nak renamekan layer teks dengan pedas. Okay, kita kena convert teks tu kepada smart object sebelum kita warpkan dia, sebab kita tak boleh warp font yang kita create by default dalam Photoshop. Jadi bila kita dah convert jadi smart object, kita boleh start warping the text. So cara nak warpkan teks adalah kita pergi ke transform, edit, transform, warp. Okay. So kat sini ada beberapa titik anchor point yang kita boleh adjust. So setiap titik yang dah kita select sebagai warp ni kita boleh adjust. So korang just drag the handles, samakan dia pada dimension yang sepatutnya macam ni. So tarik all the anchor tu kepada position yang sepatutnya supaya dia membentuk chili itulah, memenuhi ruang chili tu. So that's why saya suka guna font yang tebal sikit, sebab dia macam memenuhi ruang tu. So kalau font awak pilih adalah nipis, dia agak banyak ruang-ruang kosong yang tak dipenuhi, jadi macam kurang cantik lah. Tapi kalau font ni tebal dan penuh macam ni, dia agak cantik. Ok, semua anchor point ni korang boleh adjust. Cuma kalau boleh jangan cacatkan teks tu, jangan nampak awkward sangat teks tu. Adjust dia mengikut bentuk 3D chili tu lah. Ok, nampak melengkung sikit kan. Ok, so adjust dia bagi cantik macam ni. Ok, bila dah adjust, ambil balik move tool kat atas tu. Ok, kalau ada boleh lagi adjust. Boleh tap balik dan adjust dia punya warping. Ok, now kita kena make sure perkataan pedas ni masuk ke dalam, dimaskan kepada layer chili 2. Ok, so kita masukkan. So ada a few cara lah untuk masukkan, tapi saya akan ajar cara method yang paling mudah lah untuk buat masking. Ok, seterusnya kita kena make sure teks pedas tu yang kita dah convert sebagai smart object tu berada di bawah. Di bawah chili 2, dan objek yang chili 2 ni berada di atas teks kita tu. Bila dia berada di atas teks, kita boleh maskkan elemen design tu kepada yang bawah. So awak pergi ke layer, ataupun boleh select right click dekat layer sini, select create clipping mask. Okay, so boleh pilihlah mana-mana cara, and then pergi ke dia akan jadi macam ni. Teks tu telah dimaskkan kepada layer chili 1 tadi. Okay, chili 2. So korang dah siap untuk layer pertama ni. Layer kedua pula nanti kita akan padam. Kita akan padam kawasan layer kedua tadi, chili 1 tadi kan. Layer bawah ni kita akan padamkan dia.
supaya dia nampak. Tapi sebelum nak padam tu, kita kena adjust opacity dia dulu, so that kita boleh nampak area mana yang kita padam dan area mana yang kita tak padam lagi. So kalau kita tak adjust macam ni, kita akan keliru, kita tak nampak. Okay, so ada tu, transparency dia dah adjust, opacity dia dah adjust. Kita boleh ambil eraser tool dan kita padam kawasan yang mengandungi teks tu. So kita adjust brush punya size, klik OK, dan start erasing that particular area that we don't need, because that area has been fulfilled by the text. Okay, so kita adjust, padamkan dia, dan cut untuk padamkan perkataan pedas tu, kalau boleh kalau orang buat macam lengkung sikit, berpadanan dengan bentuk 3D chili tu ya. Okay, so kita padamkan dia. Okay, saya ada benda yang tertinggal ni sikit ni, tapi tak apa, nanti korang buat cantik-cantik. This is just a demo. Okay, kemudian kita right click balik ke chili 1 tadi, kita naikkan balik opacity dia kepada 100 and klik OK, dan kita dah siap untuk buat manipulasi teks pedas ke atas chili. Dan inilah cara kita guna Photoshop untuk kita manipulatekan teks. Okay, well, korang boleh ikut tutorial yang korang jumpa di internet kalau ada tutorial lain yang lebih mudah. Tapi kalau korang nak follow saya punya pun tak ada masalah. Saya tak wajibkan untuk follow metodologi ni, tapi korang boleh cari. Kalau ada yang lebih mudah, korang boleh follow. Okay, tak kisah, asalkan korang dapat buat bentuk teks yang dimanipulasi macam ni. Dan korang kena make sure untuk kelas kita kena guna nama kita sendiri. So instead of pedas tadi, korang kena guna nama anda sendiri. So, for example, nama anda adalah Muhammad Alif Hakimi. Mungkin korang letak perkataan Alif, okay, atau Hakimi. So kita buat kat situ. Okay, kita just guna nama sendiri. Okay guys, seterusnya bila kita dah siap buat design dalam Photoshop ni, biasanya kita akan gabungkan semua layer tadi supaya dia jadi satu objek lah. Okay, so saya nak gabungkan ke semua layer ni. Saya select semua layer. Okay, shift select dan select semua layer, dan right click dan klik merge layer. So dia akan jadi satu layer. Dan senanglah, korang nak alih ke, korang nak resize ke, korang nak adjust dia, nak tarik dalam dalam artboard lain ke, semua boleh buat. So bila kita dah siap macam ni, kita boleh Ctrl T dan adjust size dia supaya let's say dia macam memenuhi canvas kita ni ataupun artboard kita ni. Okay, tapi kena ingat, bila kita dah merge layer, semua masking apa semua tu tadi dah tak boleh guna lah. Jadi dia macam disatukan dah. Dan make sure jangan buat jenayah dalam grafik, which is awak distortkan grafik tu kepada bentuk yang lebih gemuk atau lebih kurus. So make sure korang maintain the dimension ataupun perspektif image yang kita nak resize tu. So jangan ubah. Okay, bila kita dah siap, kita boleh export. Kita boleh klik ke file, export. Kalau nak export ke PNG pun boleh, tapi saya recommend korang export kepada JPEG lah. Okay, so kita pergi ke JPEG. Kalau PNG, kalau korang save pada PNG, dia akan save transparent background macam ni. Okay, sesuai untuk korang buat logo ke, stiker t-shirt ke, dia tak ada background putih. Okay, tu adalah format PNG. Dengan syarat background tu korang dah erase lah. Okay, macam dalam case kita dah erase tadi. Okay, walaupun dia ada putih kat sini, tapi sebenarnya dia transparent background. Okay, and then kalau kita erase background ni, warna putih background ni, kita akan dapat file PNG macam tadi lah. Okay, tapi kita tak nak export sebagai PNG, sebaliknya kita nak export sebagai JPEG. Okay, now sebelum tu kita boleh save dulu projek kita ni. So korang save sama ada dalam cloud
Saya rasa kalau yang free mungkin tak dapat tak guna cloud ni. Okay. So kita guna desktop kita lah. So korang boleh save. Kalau saya mungkin saya akan save dekat downloads ke, dekat desktop ke whatever. Renamekan dia sebagai Chili. Okay, kita letak dekat downloads lah. Okay. And then kita savekan dia. Klik OK. Okay. Alright. Okay. Now kita export file, export as. Kita select format kat atas ni sebagai JPG, Joint Portable Expert Group, JPEG. Quality, make sure dia quality dia high. And then setting apa semua ni, width dah betul dah, height dah betul dah. So tak payah setting apa-apa, just klik export. Select location dalam your desktop, nak save kat mana. Okay, just klik OK. So dia akan save lah. So korang tengok file anda dah di save di dalam kita punya folder. Okay. Saya save tadi dekat down documents. Okay, dekat document. So ada Chili. Okay. Right. Okay. So kita pindah kepada satu lagi software, which is Adobe Illustrator. So macam biasa, Adobe Illustrator pun akan bagi sama macam Photoshop. Korang kena pilih size dan preset untuk canvas kita masing-masing. So kita pergi kepada Art Illustration, pilih A4 size for example, and then select landscape dan klik OK. Okay, dalam Illustrator dia pun tak dia ada a few steps yang korang kena buat juga. Tapi kalau korang biasa buat, insyaAllah kalau kita buat 2-3 kali, kita akan biasalah dengan workflow Adobe Illustrator ni. Okay. Okay, now kita akan start import the image. So korang pergi ke file, korang boleh letak select place. So kita cari objek yang kita nak place, dan jangan lupa untick ataupun uncheck perkataan link kat sini, supaya kita tak nak objek kita tu macam terlink dalam komputer. Okay. Tapi katakanlah, okay, saya uncheck dulu, katakan korang terlupa. Okay, let's say korang terlupa nak unlink objek tadi. Kalau dalam Photoshop korang akan nampak box ni ada bentuk X ni kan, ada X kat tengah-tengah. Ini bermaksud file ni telah di link dengan external file, okay, which is yang file Chili tadi kat luar tadi. Jadi cara dia, kalau kita copy, okay, kalau kita tak link ni, kalau kita copy file Photoshop ni dalam thumb drive, pergi ke printing ataupun laptop kawan, dia akan jadi missing object. Okay, sebab file link tu awak tak copykan sekali. Jadi apa yang korang kena buat, korang kena embedkan dia, embedkan grafik yang kita place tadi dalam Illustrator, so that X tu hilang kat tengah-tengah tu kan. So bila X tu hilang, kita boleh pindahkan file ni ke file Illustrator ni ke mana-mana lah, sebab file grafik Chili tu dah masuk dalam file ni, dah di embed, dah ditanam bersama dengan file ni. Okay. Okay. So dekat sini ada layer, ada satu tab untuk layer. Kalau korang tak nampak ataupun tak jumpa layer tu, korang pergi ke window and then cari layers. Okay, check. Okay, tick layer tu. So Illustrator akan show up the pop-up window untuk layer ni lah. Okay, so layer ni kita rename, double tap untuk renamekan dia. So saya namakan sebagai Chili. Okay. Okay, saya create satu layer baru. Okay, tapi saya akan copy dan paste ke atas layer baru ni. Saya nak copy dan paste ke atas layer baru. Okay.
So perhatikan dia ada dua objek okey. Cuma saya tak nak copy paste macam tu guys, sebab bila kita paste macam tu dia akan paste a little bit to the left, to the right. Okey, dia tak exactly at the same place as the copied image. Okey, jadi masa korang paste tu, korang kena tekan paste in place. Okey, copy, Ctrl C, kemudian objek yang korang nak paste di atas layer baru tu mestilah berada di ni saya tersalah paste. Saya pergi paste image yang sama dalam chili tadi Saya nak paste dalam layer atas dia. Okey, see. Okey, tak apa. Saya tersilap. Kita boleh delete yang satu lagi tu. And then kita select layer pertama, kita copy and then paste in place dalam layer kedua. So kita paste in place. So objek yang ada pada layer dan satu dan layer kedua tu adalah berkedudukan sama. Okey. Okey, jangan lupa rename kan. Dalam recording ni saya tak rename kan lagi layer 1 tu, layer 2 tu sebagai chili 2. Nanti korang rename kan Okey, now kita boleh masukkan teks. Kita ambil type tool, kita type something. Okey, type di atas, make sure type di atas layer yang atas layer 2 ni. And then kita type something. Cari kalau boleh teks yang tebal lah, supaya dia macam memenuhi ruang, sama macam yang kita buat dalam Photoshop tadi. Kalau teks tu terlalu nipis, akan dapat banyak ruang-ruang kosong yang tak cantik lah kalau kita nak masukkan ke dalam chili tu. So kita tulis satu perkataan, meletok, TOP. Resizekan dia guna selection tool, besarkan dia, dan jangan lupa jangan distort. Okay, make sure dia kekal dalam dimensi yang asal. So kita adjust dia masuk ke dalam chili supaya semua angle ataupun anchor point text tu berada di dalam chili, supaya senang kita nak adjust balik. Kalau dia keluar nanti korang kena tarik balik masuk dalam, so agak tricky kan. So ni just kita ambil, make sure dia berada kat dalam, so that kita boleh tarik saja keluar. Okay, font, kita cari font yang tebal sikit. Okay, like this one. Dia agak besar kan, dia memenuhi ruang. And then you guys boleh ambil selection tool, adjust dia punya size dan kedudukan supaya berada di dalam chili tersebut Okey, adjust cantik-cantik supaya dia berada dalam. Lepas tu kita akan convertkan, kita akan distortkan teks ni. Ada beberapa cara, ada banyak cara sebenarnya, terlalu banyak cara, tapi saya akan ajar beberapa cara. So awak klik ke object and then pergi ke envelope distort. Ada satu menu dipanggil make with mesh. Okay, mesh ni maksudnya macam mesh ni dia macam mesh potato, dia lembek kan. So kita make with mesh supaya dia macam lembek kan dia. Dan awak kena select berapa row dan berapa column of the mesh. Okay, perhatikan kalau awak klik preview, klik preview tadi, awak boleh tengok berapa rows dan berapa columns yang ada. Awak jangan assign terlalu banyak row dengan column, sebab lagi banyak titik, lagi susah kita nak edit. Okay, jadi lagi sikit titik, lagi senang nak edit. Cuma kalau terlalu sikit, dia susah nak samakan untuk setiap angle. Okay, jadi saya rasa 3 rows dan 3 column pun dah cukup. Okay, 3 rows dan 3 column pun dah cukup. Okay, so korang select 3 rows, 3 column, klik OK. Okay, now setiap anchor ni kita boleh adjustkan dia.
Dan kalau kita nak adjust, kita guna direct selection tool. Okey. Dan kita boleh tick kepada setiap satu titik ni untuk kita adjust dia punya position. Okey. See, saya boleh warpkan dia, tarikkan dia supaya membentuk dan memenuhi dimensi chili itulah. Okey. Arrow ni semua saya boleh adjust. Kalau awak nampak arrow dia tunjuk ke mana, ke atas ke bawah kan, dia tunjuk direction kepada image mesh kita ni. Okay. So awak adjust arrow yang ujung ni, adjust dia, masukkan dia dalam tempat dia, adjust dia supaya dia menepati tempat kat tepi ni. Okay, so tarik this one, kita bentukkan dia, arrow dia. So tarik anchor point ni naik. Dan cuba adjust, jangan jadi teks ni nampak awkward. Okey, tarik bucu ni naik. Okey, dan adjust dia supaya dia nampak lebih bulat lah, nampak macam 3D sikit. Okey, adjust dia. And then klik arrow ni, tarik dia turun, samakan dia. And so on. Apa lagi? Yang tengah ni, kita boleh tarik dia ke bawah sikit. Okay. Jangan nampak kita punya teks tu terlalu pelik lah bentuk dia. Okay. Kita cantikkan supaya teks tu tak terlalu cripple. Okay. Make sure yang arrow-arrow ni adjust dia supaya dia mengikuti border yang sepatutnya. Okay. Alright. Okay, samakan dia. Yang belakang ni pun kita tarikkan dia ke atas. Yang bawah ni kita tarik dia ke atas sikit. Dan jangan lupa kita adjust arrow yang ada ni supaya dia tak nampak cacat lah dia punya teks ni. Okay. Alright. So kita tarik lagi, adjust arrow ni. Arrow yang ini kita adjust dan nampak dia lebih 3D. Okay, ujung ni make sure dia berada di dalam, perkataan P tu berada di dalam chili. Okey, saya rasa dia dah okey dah ni. Okey, jangan bagi teks tu musnah biar nampak perkataan meletup tu. Kadang-kadang P tu nampak macam A sebab dia dah terlalu hancur mesh dia. Jadi korang boleh adjust supaya perkataan meletop tu dapat nampak dengan jelas. Okey, dan kena make sure dia berada di layer yang pertama, bukan yang layer pertama, layer yang atas layer 1 ni. Sebab layer 1 ni yang kita akan maskingkan dia. Okey, saya lupa nak rename, sekarang saya renamekan sebagai chili 2. Okey. So kita nak maskkan objek ni macam mana? Okey, pertamanya kita kena convertkan perkataan meletop tu kepada outline. Okay. Kita convert kepada outline. So kita select perkataan meletop tu. And then kita pergi ke object, make flatten transparency. Flatten transparency. And then awak uncheck everything, tapi awak select convert all text to outline. So convert all text to outline. So perhatikan, kalau saya klik OK, objek tu dah jadi outline. Dia bukan teks dah. Okay. Dia bukan, maknanya ejaan dia awak tak boleh adjust dah. Lepas tu dia macam fix lah. Dia dah jadi outline. Dia ada stroke, ada fill kat dalam. Okay. Okay, lepas dia jadi outline, korang kena convertkan dia sebagai path. Baru kita boleh maskingkan. Sebab outline ni dia boleh juga mask. Tapi kalau dia ada banyak objek, dia susah nak dia tak boleh mask. Okay? Jadi you kena make sure convert sebagai path, pergi ke compound path and make. Okay? Object, compound path, make. Klik, dia akan jadi path lah. Okay? Okay. Once dia dah jadi path,
korang boleh maskkan kepada objek yang berada di bawah dia. Okay, you guys kena select kedua-dua layer. Okay, saya terlupa select layer bawah ni. Okay, so select layer chili 2 tu dulu. Select meletak dan select layer chili belakangnya ni. Okay. Okay, and then kita right click and make clipping mask. Okay, so dia masuk ke dalam tu. So tengok dekat layer 1 dah ada benda yang masuk dalam teks ni. Okay, saya ulang. Select kedua-dua objek depan, select objek belakang, and make clipping mask. So jadikan dia macam ni. Okay, kalau saya view yang bawah, dia macam tutup kan, sebab actually dia tak overlap, tapi dia sama dengan objek belakang. So dia dekat position yang sama, jadi dia nampak macam tertutup. So apa yang korang kena buat adalah korang kena adjust opacity chili 1 ni kepada yang lebih rendah lah. Okay, so kita select objek chili yang dekat layer 1 tu, dekat chili 1 tu. Okay, sebelum tu kalau kita nak erasekan objek tu, kita kena make sure yang objek yang kita nak erase ni adalah vector. Okay, image vector. Sebab image yang kita import masuk tu adalah raster. Dia ada pixel. Okay, dia tak fully supported by the Illustrator. Jadi cara kita nak jadikan dia vector adalah kita select objek tu, and then kita convert kepada 16 color. Klik 16 color, image trace atasnya, image trace 16 color. So dia akan jadikan objek ni sebagai vector. Okay, awak tengok dia jadi vector kan, dia macam vector art sikit. Okay, once dia jadi vector, barulah korang boleh guna eraser tool. Okay, untuk padam area yang korang nak tu. Okay, so saya ambil eraser tool, saya select layer bawah ni, chili ni. Okay, and start erasing. Okay, sebelum tu kita adjust opacity dia kepada opacity yang lebih rendah lah, mungkin like 19%. Okay, supaya kita boleh nampak dengan jelas area mana yang kita padam, area mana yang kita tak padam. Okay, so select layer bawah ni, and then go to eraser tool. Kalau mata dia terlalu besar, korang double tap dan adjust, bukan height ni, adjust size. So let's say kita ambil size dia like 78 pixel, point. Okay, so kita boleh erase. Bagi erase tu ada macam lengkung sikit supaya nampak dia ada 3D-ness sikit. Okay, so kita padam. Okay, walaupun nampak meletup tu dipadam sekali, tapi sebenarnya tak. Dia bergantung pada RAM komputer. Macam RAM komputer saya mungkin tak cukup, dia tak display lah. Okay, alright. So kawasan teks kita dah padamkan. Now kita boleh erasekan balik. Oh ni, okay, ni dia jadi vector yang kita padam ni. Saya lupa objek ni ada transparent, ada putih background, tapi kita boleh delete nanti. Saya double tap, saya just select kawasan putih tu, saya tekan delete. Okay, select kawasan putih ni, tekan delete. Double tap dulu, double tap masuk dalam objek tu, klik putih ni and delete. Okay, alright. Okay, so kita dah siap buat design teks di dalam Illustrator. Tak susah kan? Okay, all the best. Nanti kalau ada apa-apa kita akan discuss lagi dalam tutorial. Okay, cumanya okay, sebelum tu awak kena export. Right click export,
export sebagai PNG pun boleh, JPEG, tapi saya recommend JPEG lah ya. Saya namakan dia sebagai chili, and terpulang nak save kat mana. Dalam kes saya save kat desktop, and then just click OK. Okay, that's it. So this is how you create a manipulative text in the Adobe Illustrator. So hopefully this tutorial will help you to finish up your first assignment, which will be due on next Thursday, okay, Khamis depan, okay. Alright. Okay, so awak kena cari, sebelum tu saya nak ingatkan, buat objek ni menggunakan objek yang panjang. Contoh macam cili, macam terung, macam lobak merah kan. Yang sebab kalau teks yang panjang korang boleh masukkan satu baris perkataan lah. Tapi kalau objek tu bulat, macam susah kita nak masukkan perkataan dalam tu, okey. So make sure objek tu panjang, macam cili yang kita buat ni, macam banana saya tunjuk tadi, okay, untuk senang kita masukkan teks. So that's it. Thank you very much guys. Good luck and all the best. Bye.